لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kedudukan Mekah dan pemilihan Jazirah sebagai tempat perkembangan Islam. Mekah pada asalnya ialah Makarobah yang dikenali sebagai Bakkah. Makkah mempunyai pelbagai pengertian yang mana di dalamnya terdapat Masjidil Haram dan Baitullah, yakni Kaabah. Mekah juga adalah tempat yang diharamkan oleh Allah sehingga ke hari akhirat kerana tidak dibenarkan untuk berperang, tidak dibenarkan untuk memotong pohon, tidak dibenarkan untuk menangkap binatang buruan, tidak dibenarkan untuk mencabut rumput dan lain-lain. Dalam buku Mekah City Profile 2019 menyatakan bahawa Mekah terletak di bahagian tengah Arab Saudi yang berada di garisan pantai Laut Merah yang luas. Ia mempunyai tempat-tempat yang penting sejak ke ibu kotanya iaitu Mekah di mana Masjidil Haram dan Kaabah terletak di kota suci Islam. Mekah juga merangkumi bandar Jeddah yang merupakan bandar pelabuhan utama negara. Mekah meliputi kawasan yang luas yang membentang antara garis latitude 19 darjah dan 24 darjah utara dan garis longitude 39 darjah dan 44 darjah timur. Terdapat 5 gunung yang terkenal dan mempunyai sejarah yang tersendiri dalam perspektif umat Islam. Yang pertama ialah Jabal Nur, yang kedua ialah Jabal Rahmah, yang ketiga ialah Jabal Thur, yang keempat ialah Jabal Qubais dan yang kelima ialah Jabal Qurban. Boleh dikatakan semua tempat yang terletak di kota Mekah mempunyai kisah-kisah yang tersendiri yang boleh dijadikan pengajaran kepada umat Islam. Jadi antara salah satu hikmah kenapa Allah SWT memilih Jazirah Arab sebagai tempat perkembangan agama Islam adalah untuk mengeluarkan masyarakat daripada kehidupan jahiliah. Kita semua tahu bahawa zaman jahiliah merupakan kehidupan sesebuah masyarakat yang berada dalam kesesatan. Jadi peraturan dan undang-undang khusus atau nabi yang diwahyukan dan juga kitab yang diturunkan pada waktu itu. Jangka masa kehidupan zaman jahiliah adalah lebih kurang 310 tahun, bermula daripada tahun 300 Masihi sehinggalah tahun 610 Masihi. Sebelum datangnya Islam, kehidupan sosial masyarakat Arab dalam keadaan kucak-kacir. Situasi politik, sosial, moral dan keagamaan pada masa itu juga tidak jauh beza dengan keadaan masyarakat pada zaman primitif. Kota Mekah pada masa itu merupakan tempat suci bagi orang Arab. Mereka ni banyak menyembah berhala dan meletakkan beratus-ratus berhala agama mereka di sekeliling Kaabah. Kalau kita tengok cara hidup masyarakat jahiliah ni, mereka banyak berjudi, berzina dan meminum arak. Perkara-perkara ni dianggap biasa dan menjadi syarat untuk memenuhi kesempurnaan diri bagi lelaki. Bagi perlakuan zina pula, perbuatan ni tidak mengaibkan dan mencemarkan keturunan. Malah mereka ni tanpa rasa malu menyatakan penzinaan mereka ni di khalayak ramai. Tetapi masih ada sekelompok kecil lelaki dan juga wanita yang masih menjaga kesucian diri mereka yang menganggap perbuatan ini hina dan terkutuk. Seterusnya, kedudukan wanita pada zaman jahiliah adalah sangat rendah di mana pada waktu itu masyarakat memandang serong terhadap mereka ni. Apa yang lebih menyedihkan adalah kaum lelaki menganggap wanita sebagai alat untuk memuaskan nafsu. Mereka juga percaya bahawa anak perempuan akan membawa bencana dan masalah. Maka atas dasar ni jugalah ada yang sanggup untuk mengambil langkah drastik dengan membunuh anak perempuan mereka sebaik sahaja dilahirkan dan ditanam mereka ni secara hidup-hidup. Dari aspek perkahwinan, masyarakat jahiliah ni bebas untuk berpoligami. Tiada had yang maksimum yang ditetapkan dan mereka bebas untuk berkahwin dengan siapa sahaja yang mereka suka dan berapa orang sekalipun pada satu-satu masa. Akhirnya Islam datang ke tanah Arab melalui pengutusan baginda Rasulullah SAW. Kedatangan Islam menjadi titik permulaan kepada peradaban yang baru dan bermulanya fasa dunia moden. Ajaran yang dibawa Islam adalah berasaskan kepada rasionalisme dan kebebasan cara berfikir yang mana bertunjangkan kepada Allah SWT. Islam telah menetapkan garis panduan dan syariat yang jelas yang merangkumi seluruh aspek kehidupan. Kandungan isi Al-Quran juga adalah lengkap. Selain itu, panduan berkaitan bidang duniawi seperti politik dan pentadbiran, ekonomi, sosial, perundangan, perubatan sains dan teknologi dan juga cabang-cabang pendidikan lain juga dinyatakan di dalam Al-Quran. Hikmah pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat penyebaran Islam seterusnya adalah keistimewaan bahasa Arab.
bahasa merupakan unsur kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil daripada pemikiran, watak dan akal budi manusia, dan bahasalah yang menjadi penyebar utama kepada kebudayaan dan tamadun sesuatu bangsa. Bahasa Arab telah digunakan oleh penduduk di kawasan Afrika Utara, sebahagian besar semenanjung Tanah Arab dan beberapa bahagian dari Timur Tengah. Bahasa Arab juga merupakan bahasa Al-Quran dan agama Islam. Bahasa Arab berperanan sebagai bahasa ilmu, peradaban dan komunikasi sejak zaman pra-Islam lagi. Bahasa Arab dan peranannya semakin menonjol setelah kedatangan Islam. Hal ini bertitik tolak dari peranan agama Islam dan pengaruh Al-Quran yang berkait rapat dengan bahasa Arab. Dr. Al-Mubarak telah menyatakan bahawa anda tidak akan menemui suatu bahasa pun yang betul-betul berkait dengan akidah seperti bahasa Arab, kerana ia adalah bahasa Al-Quran yang merupakan bahasa ibadah. Oleh itu, ianya merupakan wadah yang sebenarnya untuk memahami Al-Quran dan sains yang terbit daripadanya. Manakala menurut Ibn Taymiyah, bahasa Arab itu adalah sebahagian daripada agama. Mengetahuinya adalah wajib sebab Al-Quran dan As-Sunnah wajib difahami, sedangkan ianya hanya dapat dimengerti dengan mengetahui bahasa Arab. Oleh yang demikian, bahasa Arab adalah salah satu daripada bahasa-bahasa dunia yang terpenting dan paling penggunaannya. Ia telah memainkan peranannya yang penting dan berkesan sebagai penghubung antara tamadun purba dengan tamadun hari ini. Bahasa Arab amatlah berpengaruh terhadap pembinaan dan perkembangan perbendaharaan kata kebanyakan bahasa umat Islam di dunia. Keistimewaan bahasa Arab bukan sahaja diakui oleh para sarjana Islam, malah para sarjana Barat turut mengakui keistimewaannya. Hikmah pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat penyebaran Islam yang seterusnya ialah Mekah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Baik, kita tak dapat menafikan bahawa ilmu merupakan satu elemen yang penting dalam menyampaikan dakwah dan mengembangkan Islam sepanjang zaman. Rasulullah amat menekankan aspek ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap masyarakat Arab dalam dakwahnya, terutama sekali ketika fasa awal penyeruan kepada keimanan dan ketauhidan umat Islam terhadap masyarakat kota Mekah. Sumber utama bagi tarbiyah Islamiyah ialah kalamullah, manakala tapak tarbiyah dan pusat gerakan dakwah Islamiyah yang wujud pada awal era penyebaran Islam ketika itu adalah rumah Rasulullah SAW dan rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan dakwah secara tertutup di Mekah, baginda telah memilih rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang merupakan seorang sahabatnya dalam kalangan remaja sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan pendidikan dan menjadikan rumah Al-Arqam sebagai markas penyebaran Islam. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, Darul Arqam ataupun rumah Al-Arqam merupakan institusi pendidikan yang terkenal yang pernah diketahui oleh manusia sewaktu itu. Ketika fasa perkembangan awal Islam, sahabat-sahabat Rasulullah yang baru menganut agama Islam terpaksa menghadapi penindasan dan penyiksaan terus-terusan oleh kafir Quraisy. Ini adalah kerana mengapa Darul Arqam menjadi pusat pengajian ataupun pusat pendidikan ataupun pusat penyebaran tarbiyah Islamiah ketika itu adalah kerana yang menjadi gurunya adalah Rasulullah SAW, iaitu guru bagi seluruh umat manusia. Antara sebab Darul Arqam dipilih sebagai pusat penyebaran dakwah yang pertama dan ketika itu menjadikan ianya tempat bagi umat Islam berkumpul adalah kerana kedudukan rumah Al-Arqam bin Al-Arqam yang terletak di atas Bukit Safa dan lokasinya yang sedikit terpencil menjadikan rumahnya tempat yang selamat daripada ancaman kafir Quraisy Mekah. Darul Arqam menjadi tempat masyarakat Arab yang telah memeluk Islam lebih awal untuk mendengar Rasulullah SAW menyampaikan wahyu yang baru diterima dari Allah dan sebagai tempat memberi pengajaran beliau secara langsung serta untuk memberi kefahaman dan membawa manusia keluar daripada kegelapan. Akhir sekali, Rasulullah menukar strategi dengan menjalankan dakwah secara terbuka dan umum. Kesinambungan daripada itu, Rasulullah SAW datang ke kemah para jemaah pada musim haji. Pada permulaannya, ramai di antara mereka yang tidak menerima Islam melainkan sekumpulan jemaah haji dari Yathrib, iaitu suku kaum Khazraj yang menerima seruan Rasulullah dengan penuh semangat. Bermula dari saat itu, Islam terpancar dan berkembang dari Mekah ke Madinah. Dapat disimpulkan di sini bahawa rumah sahabat Rasulullah SAW iaitu Al-Arqam bin Abi Arqam yang menjadi tapak tarbiyah dan pusat gerakan Islamiah pertama yang wujud pada era
penyebaran Islam sepanjang Rasulullah SAW menjalankan dakwah di kota Mekah sangat memberi kesan yang besar terhadap perkembangan umat Islam sehingga ke hari ini. Sumbangan besar Darul Arqam telah menjunjung tinggi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kini, Mekah telah menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keagamaan, terutamanya dalam bidang kajian ilmu hadis dan fiqh. Hikmah pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat perkembangan Islam yang seterusnya ialah kewujudan rumah suci iaitu Baitul Haram ataupun dikenali sebagai Kaabah. Kaabah telah wujud sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dan pembinaan Kaabah telah dibina secara berperingkat. Menurut Imam Badr al-Din al-Aini dalam kitabnya Umdah al-Qari berkata, para ulama telah khilaf siapa yang pertama membina Kaabah. Ada pendapat menyebut malaikat yang pertama membinanya untuk mereka tawaf kerana takut pada Allah. Ada pendapat mengatakan Nabi Adam AS. Ada juga pendapat yang menyatakan Nabi Syis AS. Dan seterusnya binaan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dan terdapat banyak riwayat hadis dalam kitab-kitab hadis. Pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS adalah berdasarkan perintah Allah, dan mereka mengulangi pembinaan tapak yang sudah sedia ada setelah menziarahi Makkah untuk kali ketiga. Bangsa Arab sangat memuliakan Kaabah yang dibina semula oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kerana Nabi Ismail telah berkahwin dengan penduduk Mekah daripada suku Jurhum yang berasal dari Yaman, yang berketurunan Nabi Ismail AS yang dikenali sebagai Bani Ismail telah berkembang di kota Mekah. Kedudukan Kaabah berada di pertengahan kota Mekah amat memudahkan kabilah-kabilah Arab untuk sampai ke Mekah. Oleh itu, Jazirah Arab dipilih sebagai tempat perkembangan Islam. Seterusnya, kewujudan Kaabah menjadikan Makkah sebagai pusat keagamaan Arab. Selain itu, Kaabah juga merupakan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia selepas Masjidil Aqsa. Ia memudahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran agama Islam dengan lebih luas di Jazirah Arab. Kesimpulannya, Jazirah Arab dipilih sebagai tempat perkembangan Islam kerana kewujudan Baitul Haram yang merupakan kiblat umat Islam. Secara konklusinya, kedudukan Mekah yang terletak di kawasan yang strategik di mana berlakunya aktiviti perniagaan, sumber air, sumber pengetahuan dan ibadah menjadikan asbab kedatangan peniaga-peniaga dari seluruh pelosok tanah Arab dan juga pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat perkembangan Islam.